Pengenalan. Perhutanan adalah sebuah sumber semula jadi yang dianugerahkan oleh Maha Berkuasa. Selain itu, perhutanan adalah berkaitan dengan pemeliharaan pokok bandar di kawasan hijau, di mana penanaman anak benih, ditapak semaian untuk tujuan pembangunan hutan dan prosedur penanaman semula. Di dunia terdapat pelbagai jenis hutan yang terdiri daripada hutan hujan khatulistiwa atau tropika, hutan monsun, hutan malah hijau iklim sederhana, hutan daun jarum, hutan kayu keras malah hijau, hutan jarang savana, samun tropika belukar dan semak duri, hutan jarang sejuk dan hutan hampir gurun. Di Malaysia, kawasan hutan ini meliputi 55.3% daripada jumlah keluasan tanahnya, di mana sumber hutan ini boleh membantu meningkatkan ekonomi negara sekiranya menggunakan dengan baik. Bagi menganalisis data, pada objektif pertama iaitu mengkaji sejauh mana kepentingan hutan terhadap ekonomi Malaysia. Pada tahun 2016, sumbangan hutan terhadap KDNK Malaysia adalah sebanyak RM97,539 juta. Pada tahun 2017, sumbangan hutan terhadap KDNK Malaysia meningkat iaitu sebanyak RM105,756 juta. Pada tahun 2018, sumbangan hutan terhadap KDNK Malaysia terus meningkat kepada RM117,995 juta. Pada tahun 2019, menunjukkan penurunan dalam sumbangan hutan terhadap KDNK Malaysia RM108,757 juta. Menjelang tahun 2020 pula, berlaku peningkatan semula dalam sumbangan hutan terhadap KDNK Malaysia iaitu sebanyak RM109,084 juta. Di sini menunjukkan bahawa sumber hutan dapat menjamin ekonomi pembangunan Malaysia. Jadual ini pula menunjukkan data peratusan penipisan kawasan hutan di Malaysia daripada tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016, penipisan kawasan hutan di Malaysia adalah sebanyak 1.66%. Pada tahun 2017, penipisan kawasan hutan di Malaysia meningkat kepada 2.07%. Menjelang tahun 2018, menunjukkan penurunan dalam penipisan kawasan hutan di Malaysia iaitu sebanyak 2.04% dan terus menurun pada tahun 2019 iaitu sebanyak 1.84% dalam penipisan kawasan hutan di Malaysia. Pada tahun 2020, meningkat semula sebanyak 1.90% dalam penipisan kawasan hutan di Malaysia. Hal ini di mana penipisan kawasan hutan yang berlaku di Malaysia adalah disebabkan oleh penebangan hutan. Seterusnya kita beralih kepada kesan penebangan hutan terhadap manusia dan juga alam sekitar. Kesan yang pertama adalah kejadian tanah runtuh. Kejadian tanah runtuh ini berlaku disebabkan oleh tanah yang tidak lagi mampu berfungsi sebagai kawasan tadahan air hujan. Apabila air hujan mula turun dengan sangat deras, terutamanya pada musim tengkujuh, maka permukaan bumi juga akan mula terhakis. Permukaan bumi yang terhakis akan menyebabkan tanah menjadi lembap dan berlakunya kejadian tanah runtuh. Salah satu contoh kejadian tanah runtuh ini telah berlaku di Genting Highland. Kejadian tanah runtuh ini juga telah memberikan kesan yang sangat negatif kepada manusia sejagat seperti kemalangan.
Okey, seterusnya kita beralih kepada kesan yang kedua, iaitu kawasan tadahan air yang mula terjejas. Disebabkan oleh penebangan hutan serta pembalakan yang tidak terkawal, menyebabkan tanah mula terhakis. Air sangat penting kepada semua manusia dan juga hidupan yang berada di hutan, terutamanya kepada manusia yang tinggal di kawasan pendalaman. Apabila berlaku pembalakan yang tidak terkawal, maka kawasan tersebut akan mula terhakis dan akan membawa kelodak ke hilir sungai yang bermula daripada hulu sungai. Kelodak ini akan menyebabkan kawasan air sungai akan menjadi warna kuning. Maka kawasan air sungai ini tidak lagi boleh digunakan oleh penduduk yang tinggal di hilir sungai untuk mereka gunakan sebagai memasak dan aktiviti-aktiviti sebagainya. Kesan yang ketiga kepada penebangan serta pembalakan hutan yang tidak terkawal boleh menyebabkan kepupusan flora dan fauna. Hutan sangat penting bagi flora dan fauna sebagai tempat tinggal dan juga sumber makanan. Apabila hutan ditebang dengan jumlah yang sangat tidak terkawal, maka flora dan fauna akan mudah pupus dengan sangat cepat. Kepupusan flora dan fauna ini telah menjejaskan ekonomi sesebuah negara, terutamanya negara yang bergantung kepada sektor pelancongan dalam sektor perhutanan. Dihadapi adalah faktor manusia yang menyebabkan kepupusan hutan di Malaysia. So, antara punca kemusnahan alam sekitar adalah penyahhutanaan. Apa yang dimaksudkan dengan penyahhutanaan? Iaitu penghapusan atau penebangan pokok secara besar-besaran. Sebagai contoh adalah untuk kawasan perindustrian, kawasan hidroelektrik. Masalah yang kedua adalah berlaku secara semula jadi. Berlaku perubahan iklim atau cuaca yang sangat ketara. Sebagai contohnya kebakaran di hutan simpan Raja Muda, Kuala Selangor. Faktor ketiga adalah pengondolan hutan yang menyebabkan sumber hutan semakin berkurangan. So, apa yang dimaksudkan dengan pengondolan hutan iaitu penukaran hutan kepada kawasan bukan hutan. So, sumber yang digondol akan dijual dan tanah yang rata akan dijadikan kawasan aktiviti ekonomi. Kita boleh lihat Malaysia mencatatkan peratusan yang paling tinggi di antara beberapa negara yang kehilangan sumber hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ni Aisyah Humaira binti Zamzani Faizan akan menjelaskan cadangan dan langkah untuk mengatasi masalah yang menyebabkan kepupusan hutan. Antara langkah dan cadangan yang pertama ialah penguatkuasaan undang-undang. Oleh kerana kerosakan hutan daripada pengondolan hutan dan faktor manusia untuk penyahhutaan, penguatkuasaan undang-undang boleh mengurangkan pengondolan hutan secara berleluasa. Penguasaan undang-undang boleh dilakukan oleh kerajaan ataupun organisasi yang mempunyai kuasa dalam bidang alam sekitar. Contohnya, organisasi Jabatan Alam Sekitar, Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim dan organisasi-organisasi yang lain. Pihak ini boleh meningkatkan kesedaran dalam pihak masyarakat tentang akibat penebangan hutan. Masalah pengondolan dan penyahhutanan ini berlaku akibat ketamakan manusia yang ingin mendapatkan keuntungan daripada menjual kayu dan bahan yang diperolehi serta membuat pembangunan dan tidak mengambil perhatian tentang kerosakan alam sekitar yang berjangka panjang. Pencegahan masalah ini melalui undang-undang dapat mengekalkan dan menjagakan hutan dan pokok yang masih ada. Antara undang-undang yang boleh dikuatkuasakan ialah undang-undang mengenai kayu, lesen penebangan dan sebagainya. Selain menggunakan undang-undang untuk mengawal penebangan hutan, kerajaan boleh membuat syarikat menjadi satu syarikat yang menjaga alam sekitar. Sebuah syarikat haruslah mengikuti syarat-syarat dari kerajaan seperti mengurangkan penggunaan kertas untuk mesyuarat dan menggunakan teknologi aplikasi terkini untuk membuat sebarang catatan atau nota. Pengurangan plastik juga boleh dibuat dan dapat membantu dengan menggunakan barang yang semula jadi. Langkah yang kedua ialah memelihara dan memelihara hutan. Manusia memainkan peranan yang besar dalam menjaga hutan jika tidak, generasi yang akan datang tidak akan menikmati kecantikan dan mengalami hidup mempunyai hutan yang cantik seperti sekarang. Memelihara
bermaksud menjaga hutan yang masih ada. Memelihara pula ialah menanam semula pokok yang ditebang. Ini memerlukan proses yang selalu bergerak dan tidak harus dipandang sebagai satu rutin. Penanaman pokok boleh dilakukan di kawasan yang telah ditebang pokok atau kawasan yang mempunyai tanah yang besar dan mempunyai keadaan yang sesuai. Contohnya, satu komuniti boleh melakukan aktiviti penanaman semula pokok di kawasan penempatan mereka. Oleh itu, kita boleh memastikan masalah pengondolan hutan boleh dikawal satu pokok ke satu pokok pada masa yang sama. Satu komuniti boleh juga bekerjasama dengan kerajaan tempatan dan syarikat tempatan seperti sekolah dan syarikat korporat untuk melakukan satu program penanaman semula pokok. Program ini boleh dijalankan pada hari cuti, hari perasmian, majlis-majlis yang berkaitan dengan majlis-majlis besar lah, dan juga hari persekitaran. Orang tempatan juga boleh mengikuti dan bekerjasama untuk mendapatkan kesedaran tentang penanaman semula pokok. Cara ini memastikan bahawa jumlah pokok yang ditebang akan berkurang. Yang ketiga ialah hutan simpanan. Hutan simpanan ni ialah satu cara yang baik untuk memastikan pengondolan tidak dijalankan. Hutan simpanan ialah satu kawasan yang dijaga oleh kerajaan untuk memastikan spesies haiwan dan tumbuh-tumbuhan dijaga dan tidak pupus, serta termasuk spesies pokok yang ada di kawasan tersebut. Untuk membuat satu kawasan menjadi hutan simpanan, kawasan tersebut perlu ada spesies haiwan atau tumbuhan yang harus dijaga, iaitu diambang kepupusan. Selain itu, satu kawasan juga boleh menjadi hutan simpanan jika pokok di kawasan tersebut telah mencapai tahap minimum umur. Pokok yang mencapai tahap minimum harus dijaga kerana untuk mencapai umur tersebut agak susah. Di Malaysia, terdapat banyak hutan simpan dan pihak yang bertanggungjawab ke atas hutan simpan ini adalah Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Terima kasih. Kesimpulannya, kajian ini menawarkan pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana sumber hutan menyumbang kepada ekonomi negara dan betapa pentingnya untuk menguruskan sumber hutan dengan baik dengan memeliharanya untuk generasi akan datang.